Yang mereka buat ialah, ni antara agenda istisyraq. Tahu tak tuan-tuan apa istisyraq? Orientalis. Orientalis antara rancangan besar mereka, mereka menggandu domba orang-orang Islam, umat Islam dengan mereka memecahkan kepada beberapa kelompok. Ni contoh, tak pernah dibuat dalam sejarah. Nombor satu, mereka klasifikasikan satu kelompok umat Islam yang dipanggil Muslim Fundamental. Muslim Fundamental disifatkan sebagai musuh paling utama kerana golongan-golongan Muslim Fundamental yang mereka tafsirkan ini sebagai satu golongan yang nak mempraktikkan ajaran Islam secara murni dan benar, sebagaimana ajaran-ajaran Al-Quran, sunnah-sunnah Nabi dan perkaitan-perkaitan dengan ajaran-ajaran agama yang lain hasil daripada ijtihad ulama-ulama. Mereka nak mengembalikan semula sistem pemerintahan, sistem pentadbiran berteraskan kepada sistem khilafah. Mereka nak jaga agama sungguh-sungguh, seolah-olah mereka nak menerapkan semua syariah Islam dalam bidang kehidupan manusia. Satu golongan mereka label macam ni dan mereka anggap ni kumpulan yang paling mereka musuhi kerana nak menerapkan Islam secara sempurna. Yang kedua, mereka panggil Islam apa? Mereka panggil sebagai Islam liberal. Padahal kalau kita padankan dua kalimah ni memang kontradiktif, ke depan ke balik belakang. Bila dah ada Islam, perlu lagi tak liberal? Macam kita sebut Islam tu Islam progresif, Islam tu Islam ni. Sebenarnya sifat-sifat yang kita padan dan nisbahkan tu semua Islam dah ada dah. Cuma saja kita nak lebih-lebih, nak rebranding lagi. Kita sebut Islam hebat, Islam memang dah hebat. Islam hadari, Islam dah memang hadari. Islam progresif, Islam dah memang progresif. Cuma kita nak rebranding balik agar menarik. Sebenarnya kalau kita amal betul-betul tanpa penamaan-penamaan rebranding dan repackaging lain pun benda tu dah memang hebat. Tapi bila sebut Muslim liberal, dia akan datang benda-benda tadi, iaitu kelompok-kelompok yang nak menafsirkan agama cara baru, cara akal mereka ikut logik dan rasional. Mereka tak mau lagi contoh-contoh fahaman-fahaman kolok yang terikut-ikut. Ikut-ikut siapa? Ulama tadi. Seolah-olah pandangan ulama tu yang paling ada otoriti, agama ni tak akan berkembang. Jadi kita nak bagi Islam ni makin maju, makin moden dan makin berkembang, kita kena menerima, menyusupkan pandangan-pandangan baru, tafsiran-tafsiran baru bagi agama. Anda lihat hari ini, memasukkan tafsiran baru bagi agama oleh golongan-golongan liberal ni makin mencantikkan agama atau makin merosakkan agama. Secara jujur tuan-tuan lihat apa yang berlaku dalam sosialisasi masyarakat hari ini. Lagi cantik atau lagi teruk jadi dia? Makin jadi teruk. Liberal-liberal ni nak menggambarkan aurat. Hak kita selama ni pakai tudung, tutup kepala tu adalah budaya orang Arab. Tak ada semua benda ni, tak wajib, tak perlu pun. Jadi kita bebas untuk tunjuk mahkota wanita kita, free hair kita, lifestyle kita. Tu budaya orang Arab. Sebab Nabi Muhammad orang Arab, sahabat orang Arab, jadi tu budaya orang Arab, tak perlu ikut sebab kita orang Melayu. Tuan-tuan boleh terima tak pandangan macam ni? Baik. Tapi bagaimana pula hak free hair ni kalau kita letak pada pandangan orang Kristian? Dulu agama asal Kristian, kita kata penisbahan, diletak atas penisbahan Nabi Allah Isa. Nabi Allah Isa diutuskan kepada bangsa mana? Hak betul zaman dia tu. Allah utuskan Nabi Isa untuk Bani apa? Bani Israel, orang-orang Yahudi. Jadi apa kena mengena dengan kita orang Melayu hari ni? Apa kena mengena dengan orang Kristian bangsa-bangsa lain hari ni? Tak ada kena mengena pun. Lepas tu yang nak memaksa-maksakan tu macam mana? Kalau nak betul ikut hak tu lah. Ikut hak tu lah. Kalau kita kata ikut hak tu pun, dia akan buat ayat yang sama. Dia akan buat yang sama. Kristian kami amal hari ni bukanlah ikut budaya orang Arab, budaya Bani Israel. Kita orang Melayu budaya macam ni. Benda sama. Dia akan cakap macam tu juga. Pas sampai bila? Hak tu budaya orang Arab, hak ni budaya Israel, hak ni budaya Yahudi, hak kita sendiri apa dia? Hakikatnya tudung budaya orang Arab dengan alasan nak buka rambut, nak tunjuk rambut.
Ni budaya orang ni. Jadi kita duk pakai lah ni skirt pendek ke baju singkat tu budaya orang Melayu ke? Saya tanya ni, kita duk pakai ni budaya orang Arab ni, tak payah ikut, ni budaya Budi, ni budaya ni. Kita lah ni baju singkat skirt pendek tu budaya orang Melayu ke? Dedah sana, buka sini, telanjang sana, telanjang sini, budaya orang Melayu ke? Tak. Kita ambil budaya mana? Budaya barat. Tapi bila era westernisasi masuk, ini adalah satu bentuk apa? Satu bentuk kemajuan, satu bentuk kemodenan. Moden selalu, maju selalu. Hak buka memang maju, hak dedah memang maju, hak tutup kolok, hak tutup jumuk, hak tutup tak maju. Tapi kalau jatuh coklat, dia nak mana? Ambil coklat Cadbury dua, satu buka, satu tutup, buang atas tanah dua-dua. Kalau dua-dua kita ambil tu bagi balik kat dia, dia nak hak terbuka ke hak tertutup? Tadi nak buka semua dah. Bila jatuh coklat Cadbury, dia nak hak tak buka lagi. Hak buka dah, kenapa dia tak mau? Sebab apa? Pasir penuh, ada ulat tu, ada kotak ni. Dia tahu benda tu. Ni kiasan bodoh lah, hak faham-faham lah. Hak biasa ni pun kita tak mau dah, hak terdedah terbuka. Kita nak hak tertutup juga, terjamin kualiti dia. Pasal pun nak dedah sangat. Dia tahu orang Arab-Arab dulu, hak lelaki kuat nafsu syahwat dia, kuat seks dia. Sampai orang perempuan Arab kena tutup, tak mau bagi kenal rupa, tak mau bagi tahu siapa dia. Lepas tu hari ni hak duk rogo orang tu macam mana? Hak duk kena rogo kat orang tu, hak rogo orang tu, hak tutup ke hak terbuka? Tuan-tuan, kita kata orang Arab lagu tu sebab lelaki dia kuat. Kita tak kuat, tengok hak terbuka pun tak kuat, layu biasa je. Tapi hakikatnya berlaku tak kes-kes rogo, kes-kes zina? Berlaku. Hak jadi kes rogo, kes zina tu tak berapa layu. Maksudnya semua kuat, semua bertenaga, bukan teratai layu di tasik madu. Benda ni marilah bangsa apa pun, selagi ada nafsu, apa jadi? Nafsu yang tak dikawal oleh panduan agama, jadilah benda tu. Hak ada panduan agama pun kalau kita langkau, kalau kita gulu melampaui batas, jadi juga. Hak jenis orang hak tak reti agama ni, dia akan buat benda tu, perzinaan sebagai contoh. Sebab dia tak tahu apa baik buruk. Hak ada agama pun, hak memang agama larang, kalau kita gulu melampaui batas, jadi ke tak jadi benda tu? Jadi. Hak kopiah jadi, hak serban jadi, hak jubah jadi. Kenapa? Nafsu punya pasal. Bila nafsu tu terlebih, nafsu tu tak boleh kawal, dia akan jadi hulu, dia akan jadi melampau. Marilah sesiapa pun. Baik. Kumpulan yang kedua. Kumpulan yang ketiga, Islam formality. Islam formality ni dianggap orang-orang Islam macam kita. Orang-orang awam, orang-orang jenis mengaji tak mengaji, orang-orang ada ilmu sikit-sikit. Hak bukan jenis bagi kat orang, tapi hak jenis dengar daripada orang. Maksudnya kalau dalam bab ibadah, mereka klasifikasikan kita sebagai kita duk buat hari ni ikut turun temurun, ikut nenek moyang, bukan ikut betul-betul ajaran Quran dengan sunnah. Yang inilah mereka anggap paling tak serius, paling tak berbahaya. Orang macam ni mudah, dia macam biduk. Kalau kita kata A, sekejap dia pergi ke A. Kalau kita kata B, sekejap pergi ke B. Dia bukan orang hebat-hebat, bukan jenis, bukan bijak. Jenis orang hak makan suap. Jenis kalau lembu tabuk ayat garam. Lembu ni tabuk ayat garam sana, dia pergi sana. Tabuk ayat garam sini, dia pergi sini. Hak ni tak bahaya langsung. Walaupun nampak dia ni bersatu, walaupun nampak dia ni ramai, walaupun nampak apa, tak ada nilai. Hak ni macam buih. Satu dia panggil Islam Muslim Nationalist. Muslim Nationalist ialah Muslim yang kita letak dalam kategori amat menyayangi negara, amat menghormati undang-undang negara. Kadang-kadang kemelampauan golongan nasionalis ni, bila mari ajaran agama, bila mereka teliti ajaran agama ni sama dengan undang-undang negara, mereka boleh terima. Tapi bila ajaran dan undang-undang agama ni tak selari dengan undang-undang negara, mereka boleh tolak. Tolak hak negara ke tolak hak agama? Tolak hak negara ke tolak hak agama? Mereka boleh tolak hak agama. Mana boleh ni prioriti kenegaraan kita, undang-undang kita. Walaupun mari Quran kata
tak boleh, mari sunnah kata tak boleh, dia sanggup tolak Quran sunnah semata-mata nak jaga legasi dan prioriti yang ini. Kenapa? Nasionalisme punya pasal melampau, fanatik, taksub. Tu belum lagi Muslim sekular. Muslim sekular yang hidup pemisahan tadilah, yang eksklusif yang kita sebut depan tadi. Selain daripada amalan, selain daripada ibadat, dia dah jadi inklusif. Jadi semua hak dua sampai last bawah akan jadi musuh kepada Islam fundamental. Tuan-tuan tengoklah di mana-mana pun ini yang berlaku. Hak betul-betul nak terap yang sebenar, hak betul-betul nak amal yang sebenar, hak betul-betul nak buat yang sebenar tu akan dimusuhi oleh Muslim-Muslim tahapan-tahapan yang disebutkan di bawah dia. Hak sebenar tu akan dimusuhi oleh liberal. Hak sebenar tu akan dimusuhi oleh golongan formalitis, hak biasa-biasa. Hak sebenar itulah akan dilawan oleh nasionalis tadi. Hak sebenarlah yang akan dilawan oleh Muslim yang berfikiran tala ke arah sekular. Kenapa mereka nak buat pecahan macam ni? Kerana mereka tahu cara terbaik untuk rosakkan perpaduan dan kesatuan orang Islam dengan memberikan labelan-labelan dan kumpulan-kumpulan dan aliran pada mereka. Ni kumpulan A namanya ni Islam, kumpulan B kita letak nama ni Islam, kumpulan C kita letak nama ni Islam, aliran tu, aliran ni, pahaman tu, pahaman ni, semua ni orang Islam, semua ni Muslim. Tu belum lagi bab parti. Parti ni A orang Islam juga, parti ni B orang Islam juga, parti ni C orang Islam juga. Walhasil apa yang akan terjadi? Bila anda duduk di mana-mana aliran, mana-mana kumpulan, mana-mana parti, adakah anda akan berasa anda duduk di tempat yang salah atau duduk di tempat yang betul? Skeptik biasa, bila anda masuk mana-mana kumpulan, anda nak masuk kumpulan yang betul ke kumpulan yang salah? Kita tak boleh tentukan lagi ni mana betul, tapi bagi diri anda, anda berasa kumpulan C yang betul, anda pun masuk aliran kumpulan C. Sebab apa anda masuk? Sebab anda berasa kumpulan ni yang betul. Bila kumpulan ni yang betul, dalam ramai-ramai dia akan timbulkan fanatisme pada anda. Apa fanatisme? Apa ketaksuban? Hak lain semua tak reti, kumpulan kami saja hak reti. Hak lain semua tak pandai, kumpulan kami saja hak pandai. Hak lain semua tak betul, kumpulan kami saja betul. Hak lain semua sesat, kami saja hak tak sesat. Lepas tu bila dia condemn macam ni, dia claim macam ni, orang lain kata apa? Orang lain pun kata benda sama juga. Kumpulan A pun kami hak terbaik lah, orang lain tak boleh pergi. Kami hak paling bijak lah, orang lain tak bijak. Lepas tu kalau C dengan A bercakap, kumpulan lain tak mau cakap, B pun sama. Setakat aku tahu A dengan C tak boleh pergi, B paling hebat. Tanya siapa pun kalau buat wawancara secara tertutup sembunyi seorang-seorang, memang kami hebat, kami. Pas semua kami hebat, mana satu betul, mana satu tak betul ni? Semua betul. Akibatnya duk berasa lagu tu, fanatik lagu tu, dia akan menimbulkan perpecahan, permusuhan. Kalau kami betul tak betul, mari kita berdebat. Menentukan debat aja. Mari kita berbalah, mari kita dialog, mari kita tu, mari kita ni. For what? Kita ambil hak utama, ambil hak tunjang, tinggalkan benda-benda bingit, benda-benda tak ada faedah pun. Lah ni sebab kita berpecah belah, kesatuan kita hilang. Tuan-tuan tanyalah sesiapa pun, makin kita berpecah, kita makin kuat atau kita makin lemah? Kita makin lemah. Semua orang tahu tu, makin kita berpecah, makin kita bergaduh, lemah. Tapi kita nak duduk tahap tu. Sebab itulah secara umum hari ini orang lebih selesa menyesuaikan diri dalam keburukan, bukan dia nak ubah keburukan. Jarang orang yang bila mari buruk, dia nak ubah buruk tu. Last sekali bila buruk terlampau banyak, dia tak ambil dah sikap nak ubah buruk, tapi dia selesa menyesuaikan diri dalam keburukan. Faham tak? Mula-mula tak ada apa, mari satu hak buruk, dia tak ubah pun hak buruk tu, dia tahu benda tu buruk, mari pula buruk ni, dia tahu. Last sekali bila dah banyak bercampur keburukan, dia pun selesa dalam keburukan. Cara dia ikut dia, mampu pi lah orang lain, aku sesuaikan dengan keburukan.
Lepas pada ni lagu mana ni ustaz ni? Kira boleh payahlah kita lah ni nak cari ni. Kira boleh lah ni. Ni lagu mana halal ke? Kalau ikut saya pun tak nak pergi dah. Kira okey lah. Duk main ayat-ayat kata okey lah, boleh lah, apalah. Kita kesesuaikan. Sesuaikan apa? Sesuai dalam buruk kita tu. Sebenarnya kita boleh ubah atau tidak? Boleh. Kita boleh tukar atau tidak? Boleh. Tapi dah kita main mindset apa dia panggil? Individualism. Satu sikap-sikap yang cukup buruk. Apa dia individualism? Apa nak jadi dalam dunia, hak dalam lingkungan dan sekitar kita, ikut pi lah. Janji aku bangun hari-hari, aku boleh mandi, aku boleh berak, aku boleh kencing, boleh gosok gigi, boleh sabun, boleh sarapan, boleh pergi kerja, start kereta, enjin hidup, boleh isi minyak, tiap-tiap bulan masuk gaji, hujung minggu boleh melancong, hujung minggu boleh pergi taman, hidup sihat tak sakit. Orang lain mampu pergi. Apa yang berlaku dengan masyarakat kita? Aku tak mau ambil tahulah. Orang taman kita jadi lagu ni, kok dia lah. Dia nak keselesaan individu. Tak jadi apa pada dia, tak terusik kehidupan dia, tak terusik pada gaji dan kewangan dia, dia tak kacau. Janji dia boleh go on hidup. Ada tak orang macam ni tuan-tuan? Dia tak mau ambil tahu pun persekitaran dia. Kalau kita semua mewujudkan budaya individualism macam ni, apa akan jadi? Orang tu pun hal dia, kita hal kita. Orang sakit pun tak ada orang nak jenguk. Orang nak pergi ke Mekah pun tak ada orang nak ziarah, tak ada orang nak ucap tahniah. Anak dia ni berjaya pun tak ada orang bagi perangsang, bagi rangsangan. Hak ni jadi baik pun tak ada orang pergi. Hak jadi mudarat, malapetaka, ujian, musibah pun tak ada orang nak pergi ziarah. Sebab apa? Masing-masing aku. Kita boleh semua aku, waktu tak kena apa tuan-tuan. Waktu kena kita nak kat siapa? Waktu kita kena apa-apa, baru kita teringat kat orang. Contoh, musibah terjadi di dunia. Allah. Hak jadi di mana tuan-tuan? Di China. Bukan Malaysia pun. Bila jadi kat Malaysia, bagaimana ayat dia tuan-tuan? Hak jadi di Perak, kita duduk di Kuala Lumpur. Tak kena pun orang Kuala Lumpur. Bila jadi di Kuala Lumpur, hak kena orang? Geng Ceras. Hak kena geng Ceras. Kita sini daerah apa? Daerah apa? Damansara. Hak kena geng Ceras. Damansara tak kena. Bila kena kat Damansara, Taman Tun apa entah? Taman Tun Ismail tak kena. Bila kena Taman Tun Ismail, apa jadi? Taman Tun Ismail hak kena Blok G. Saya duduk Blok B, tak kena. Bila kena Blok B, apa jadi? Bila kena Blok B, pakcik tingkat 13, saya duduk tingkat 2, tak kena. Bila kena tingkat 2, ada rumah 10 baris, hak kena tu makcik rumah nombor 3, saya rumah nombor 1. Bila kena rumah nombor 1, rumah dia dah, hak kena abang aku, bukan aku pun. Lepas tu bila nak berasa? Bila kena kat dia tu lah. Jatuh atas batang hidung dia, baru nak orang. Tadi semua orang kena dia, baru dia rasa. Itulah jangan mudah kita menyebut tak mau kat orang masa kita sihat, masa kita okey. Lubang kubur masing-masing. Kalau orang nasihat, orang bagi saranan, orang bagi teguran, hang siapa, aku siapa. Hang buat amal hang, aku buat amal aku. Lubang kubur hang, lubang kubur aku. Seolah-olah dia tak memerlukan pun pada saudara dia. Tapi bila mati, apa jadi tuan-tuan? Bila mati, kalau kita mandi sendiri, kalau kita kapan sendiri, kalau kita bungkus sendiri, kalau kita semayang sendiri, kita korek lubang kubur sendiri, kita kambus sendiri balik, senang. Tapi masalahnya, hak kita kata orang itulah hak buat semua tu. Bila anda mati, hak hujung-hujung anda nazak tu, siapa yang talqinkan anda? Orang. Bila anda mati, hak rapatkan tangan anda, orang. Hak tutup mata anda, orang. Hak bungkus mayat anda, orang. Hak semayang anda, orang. Hak gali lubang kubur anda, orang. Hak kambuh balik, orang. Hak doa pada anda, orang. Dah bila semua orang-orang, di mana hebat dan terornya kita? Tadi waktu atas dunia, tak mau bantuan orang, tak mau terlibat dengan orang.
lubang kubur masing-masing. Iyalah, lubang kubur memang masing-masing, tapi kita masih lagi memerlukan kepada orang. 9.30 boleh pergi lagi? Kau boring lah, ustaz boring lah malam ni, dah berhenti awal lah. Okey, pergi lagi.